Tarbiyah. Dah pun bersedia di Konti IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar. Tak lain tak bukan untuk 2 bulan ini bersama dengan Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria di Konti IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak pernah tak ceria, tak pernah tak nampak segar aja setiap hari. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah hadir ke Konti untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dah dirindui seminggu terus macam lamanya nak jumpa Jumaat lagi. Tapi Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah. Masya Allah, tajuknya sangat-sangat dekat. Kalau kita kata minggu lepas, kita cari redha Allah dan redha manusia. Kedua-duanya tu kena selari. Sama-sama kita cari. Tapi paling tinggi, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini bila tentang redha Allah, ini yang kita inginkan. Hasil daripada redha Allah itu, kita nak memiliki ataupun nak memperolehi kematian yang husnul khatimah. Tapi macam mana caranya? Tipsnya bagaimana? Apa rupanya sebenarnya husnul khatimah tu Ustazah? Untuk tajuk kita hari ini, kematian yang husnul khatimah. Mungkin Ustazah boleh kongsikan awalan ini. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Yati yang Ustazah kasihi, ya hari ini bertudung merah, subhanallah cantik orangnya. Mudah-mudahan Allah terus menurunkan rahmat yang tak putus-putus ke atas DJ Yati, panjang umur dan berkat. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan untuk sidang pendengar Radio IKIM FM bersama Ustazah dalam tarbiyah hari ini, Ustazah doakan mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita kekuatan. Allah ya qawi, Allah ya matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha meneguhkan. Allah sentiasa kuatkan hati sidang pendengar untuk terus menghadapi apa juga ujian yang Allah beri dalam hidup kita, untuk terus bersangka baik kepada Allah, untuk terus meneruskan hidup dengan penuh kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akhir nanti kehidupan kita, kita akan kembali kepada Allah. Seperti mana kita bawa hidup kita, begitu juga kita akan kembali. Jadi mudah-mudahan kehidupan semua sidang pendengar, Ustazah juga, Allah rahmati, Allah berkati, Allah beri keampunan yang sangat-sangat banyak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini tuan-tuan, puan-puan dan juga Yati, insyaAllah mudah-mudahan hari ini kita akan bawakan tajuk yang sedikit berat, tetapi Ustazah nak kaitkan dalam kehidupan kita dengan penuh santai supaya kita tidak terasa, sebab orang kata bila kita sebut, dan Nabi sendiri sebut, bila kita sebut tentang mati ni, habis semua kelazatan hidup kita. Selesai. Selesai. Tengah sembang, cerita pasal mati, okey diam semua kan. Tak boleh nak sambung, dah gelak-gelak ketawa. Jadi begitulah, kematian ini mengingatkan kita supaya tidak leka dan lalai. Dalam hidup kita yang sangat sibuk, kita pause sekejap hidup kita, berhenti sekejap untuk kita ingat bahawa hakikat kematian ini benar. Dan orang di sekeliling kita juga mati. Dan itu benar. Dan mereka dulu pernah bercakap-cakap dengan kita, bergurau senda dengan kita, duduk minum semeja dengan kita, tidur sebantal dengan kita. Tiba-tiba mereka memang tidak ada. Ke mana mereka pergi? Cari mana-mana pun dah tak jumpa. Dan tak ada satu yang boleh ganti sama macam mereka sebiji. Maka itulah menunjukkan bahawa kematian benar-benar menjemput. Jadi sebab tu Ustazah fikir bahawa tajuk ini perlu untuk kita sama-sama bincangkan, untuk kita sama-sama rasa dekatnya kita dengan kematian, ke mana kita lari sekalipun takkan pernah kita tak temui kematian, pasti temui. Dan sebelum tu Ustazah nak membawa satu tamsilan untuk kita sama-sama fikirkan. Contoh di tangan Ustazah ini ada satu cawan yang kosong, yang mana kemudian daripada cawan tersebut, hari ini Ustazah bangun pagi, Ustazah buka air panas, Ustazah letak air, kemudian Ustazah letak Milo, kemudian Ustazah letak gula sedikit, Ustazah kacau-kacau, Ustazah minum. Maka di tangan Ustazah itu akan menjadi air Milo yang manis. Andai kata satu hari Ustazah bangun dan kemudian Ustazah ambil cawan, Ustazah letak air teh. Letak teh tersebut, teh tu letak air uncang teh tu, kemudian letak air panas, kemudian letak gula, maka di tangan Ustazah yang Ustazah minum adalah air teh yang manis, betul? Kalau satu hari Ustazah bangun pagi dan kemudian Ustazah di tangan Ustazah ada cawan yang kosong, Ustazah letak kopi, Ustazah letak gula,
dan Ustazah kacau-kacau dan Ustazah minum, itu jadi air kopi yang manis. Tapi andai kata suatu hari kita bangun dan kita letakkan cawan dan kita ambil racun dan kita tuang dan kita minum, maka kita minum racun pada hari tersebut, Yati. Betul. Sidang pendengar yang Ustazah kasihi, apa yang Ustazah nak letakkan dalam tamsilan pada hari ini, hidup kita ini seperti mana cawan yang kosong. Hidup kita ini seperti mana cawan yang kosong. Kalau kita letak Milo, maka jadilah Milo, air Milo. Kita letak teh, jadi air teh. Kita letak kopi, jadi air kopi. Seperti mana sesuai dengan rasa kita. Tapi kalau kita nak letakkan dalam hidup kita itu satu bentuk penganiayaan, satu bentuk kekejaman, satu bentuk derita, kita letak racun, kita minum, maka kita mati. Apa saya nak sampaikan dan simpulkan di sini adalah kita berhak membuat pilihan dalam cawan kita yang kosong. Apa yang kita nak bancuh, apa yang kita nak nikmati, apa yang kita nak rasa. Dan kesan tu bukan orang lain yang rasa. Kita sendiri sedang pendengar. Jadi pesan Ustazah dalam hidup kita ini adalah yang paling terbaik membuat perancangan. Nak hidup yang bagaimana? Nak manis ataupun nak pahit? Nak sedih ataupun nak gembira? Nak syurga ataupun neraka? Itu adalah pilihan kita yang Allah beri kepada kita semasa kita masih hidup. Ada orang kata, Ustazah, dah takdir Allah. Saya tak tahu, entah Allah takdirkan saya syurga, Ustazah. Entah Allah takdirkan saya neraka. Saya hidup mengikut pada takdir Allah. Allah nak saya susah, saya susah. Allah nak saya senang, saya senang. Kadang-kadang, Yati, sedang pendengar, kita lupa, kita bercakap dengan rasa takabur. Sombong dengan Allah, Yati. Macam kita yang uruskan diri kita. Ya, sedangkan kita kata konon-konon Allah yang buat. Kita sedang salahkan Allah sebenar-benarnya. Sedangkan Allah beri kita akal untuk fikir. Allah beri kita fitrah untuk merasa. Allah beri kita untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Maka sebenar-benarnya Allah itu maha adil dalam setiap ketentuan takdirnya. Allah tentukan setiap sesuatu. Pasti Allah tahu sebelum kita buat pilihan. Allah dah tahu apa kita nak pilih. Allah lebih mengetahui apa yang kita nak pilih sebelum kita membuat pemilihan. Subhanallah, itu Allah maha mengetahui. Allah ya alim. Tapi kita tak tahu dalam percaturan Allah bagaimana. Maka sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai orang saleh, sebagai orang bertakwa, maka terus dekatkan diri dengan Allah dan bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah ini perkara paling susah. Ustazah kita semua nak buat, sidang pendengar. Hati. Kita sentiasa banyak sangka buruk dengan Allah. Orang lain senang, kenapa aku susah? Kenapa Allah buat aku susah? Kenapa Allah buat aku susah? Kenapa Allah buat aku sakit? Apa dosa aku? Apa salah aku? Orang lain yang buat jahat tak sakit pun. Orang lain yang tak solat tak sakit. Kenapa aku? Ada seorang wanita ni, Yati, dia hidup dengan suaminya 40 tahun dah. Selama dihidup dengan suami dia 40 tahun, maka umurnya dah 60 lebih macam tu. Selama dihidup dengan suami, awal perkahwinan dengan suami tu, tak lama mereka jadi pengantin baru, suami aksiden. Suami ni kisah benar. Suami aksiden kemudian lumpuh. Duduk atas kerusi roda. Wanita ni jaga lelaki ni. Jaga suami dia sungguh-sungguh. Ni awal kahwin, bayangkan pengantin baru. Apa harapan, apa keinginan. Bagaimana dia nak corak hidup dia. Anak tak ada. Dan selepas itu, ditakdirkan Allah, suami dia ni bekas tentera. Ditakdirkan Allah, suami dia ni sihat. Ikuti terapi apa semua dengan izin Allah. Lumpuh tu boleh balik semula berjalan seperti biasa. Walaupun tak apa orang kata tu tak kuat tak kakinya. Tak sempurna. Ya, walaupun tak berapa nak sempurna kakinya. Tapi Allah bagi peluang masa untuk dia jalan seperti biasa. Maka dia boleh bangun, boleh sihat dalam berapa tahun, dalam 2 tahun. Tiba-tiba ditakdirkan Allah, dia aksiden sekali lagi, Hati. Allah. Lumpuh sehingga hari ini. Allah. Bayangkan perkahwinan 40 tahun. Isteri dia bela dia daripada mula kahwin lumpuh, tiba-tiba sihat balik, tiba-tiba lumpuh semula. Apa isteri dia kata? Ya Allah, saya setiap hari bangun pagi, saya doa kepada Allah, ya Allah, saya nak tengok suami saya dapat bangun berjalan seperti mana orang lain dapat bangun, dapat berjalan. Setiap hari itu doa dia kepada Allah yang tak pernah putus. Kata suami dia apa? Dia ni, Ustazah, memang isteri yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat saya ada yang Allah bagi pada saya. Walaupun lelaki ni tak boleh berjalan, Yati, tapi dia lihat isteri dia sebagai satu nikmat terbesar. Dan Ustazah, saya masih kerja sampai sekarang.
Saya masih kerja sampai sekarang. Kerja apa dia tak cerita. Tapi maksudnya dia masih usaha menjadi seorang ketua keluarga yang tidak pemalas. Yang masih rajin. Yang masih tahu bahawa dia akan bertemu dengan Allah suatu ketika nanti. Subhanallah, dalam hidup kita yang kita banyak merugut macam-macam hal. Ada orang yang sangat-sangat diuji dengan ujian Yati sedang pendengar dari awal kahwin sehinggalah sekarang dah tua. 40 tahun 40 menempuhnya. tahunnya, Ya Allah. 40 tahun menempuhnya bukan satu hal yang mudah Yati. Kita baru diuji setahun dua dah melalak, memang tak boleh nak terima dah. Dah rasa macam nak mati. Tapi rupa-rupanya jika kita buka mata kita, ada orang lebih sengsara daripada kita. Tapi sedang pendengar, macam mana mereka ini boleh yakin bahawa semuanya baik? Masya Allah. Allah Maha baik. Dan pasti pada wanita ini bila dia jaga suaminya dengan penuh sabar, dengan penuh taat, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh meyakini janji Allah, tidak mustahil timbal balasnya nanti adalah syurga Allah. Amin ya Allah. Amin. Pada isteri yang salihah yang sangat-sangat menjaga diri dalam keadaan dia tahu bahawa dia menginginkan sebuah kehidupan yang sempurna. Dan sekarang umur mereka dah 60 lebih kan? Kalau kita lihat umur biasa Nabi sebut, Nabi pun meninggal dalam usia 60 lebih, betul? Betul. Umur-umur selebihnya itu adalah bonus. Jadi mereka sekarang ni dalam fasa untuk memasuki tempoh bertemu dengan Allah. Tapi tetap juga teguh dengan doa Yati. Tetap juga nak lihat suami itu sihat. Tetap juga suami tetap bekerja, tetap juga teguh dengan tanggungjawab, tetap juga bersedia untuk taat perintah Allah walaupun tiba-tiba kematian boleh memisahkan mereka. Subhanallah. Apa yang saya nak bawakan daripada kisah ini adalah yang pertama, sama-sama kita memperbaiki diri untuk bertemu dengan Allah. Allah menciptakan kita, pasti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak ada ibu yang mengandung, melahirkan anaknya dengan penuh kasih sayang yang dia nak inginkan anaknya itu lepas lahir pak masuk api neraka. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ataupun lepas lahir keluar buka api gas letak panggang anak. Umpamanya begitulah Ustaz. Ya umpamanya begitulah kalau kita nak lihat dengan mata kasar yang nampak hari ini, tapi tak ada ibu nak buat macam tu. Ustazah, ada ibu buang anak gini-gini, itu bukan ibu yang sebenar-benarnya ibu yang disebutkan oleh Allah. Kan? Bagaimana ibu yang Allah letakkan perasaan kasih sayang dalam hatinya. Tapi itu baru ibu. Belum lagi diceritakan tentang kasih sayang Allah. Jadi begitu ramai Ustazah kita semua Yati. Nak mati tak? Tak nak mati. Ustazah tak nak mati. Yati nak mati? Belum bersedia. Belum bersedia Yati, betul tak? Kita semua tak nak mati. Tetapi untuk orang yang soleh, yang betul-betul cintanya kepada Allah, dia rindukan Tuhannya. Allah. Rindu sangat Tuhannya. Kematian itulah kehidupan baginya. Kematian itulah kehidupan baginya. Kata sahabat Ustazah, dia ada dekat Mekah sekarang ni, kat Madinah, kat Mekah sekarang ni. Dia ambil gambar suasana dia di sana. Dia kata ni kali pertama lah. Di kali pertama dia jumpa isteri dia di situ, di Tanah Suci. Dan 8 tahun kembali selepas dia orang kahwin, 8 tahun kembali selepas tu dia pergi lagi Tanah Suci bersama isterinya. So kali pertama pandang kat situ, kali selepas ni dah 8 tahun perkahwinan. Dia kata rasa macam mimpi, dia kata. Ustazah kata sebenarnya hidup ni memang mimpi. Memang Yati, sebenarnya hidup ni semua mimpi. Yang kita alami ni semua mimpi. Kehidupan yang sebenarnya bila kita mati je. Mati je, pak, mati. Baru tersedar, Kita baru jaga. kita baru terjaga, dah berakhir semua ni. Macam mana kita mimpi lah. Selama ni dalam tidur kita bermimpi. Bangun. Lah, sebenarnya ini kehidupan sebenar. Tapi dalam hidup sebenar kita pun, ini kita tengah bermimpi ni. Susah tengah bercakap ni, kita tengah bermimpi ni. Yati di sini tengah bermimpi. Semua tengah bermimpi. Dan ini semua akan disedari selepas semuanya berakhir. Bila mana kita dah mati, hidup sebenarnya. Ya Allah, ni sebenarnya hidup yang nyata. Yang kekal, yang kalau syurga, kekal selamanya di syurga. Yang hidup takkan mati-mati lagi dah. Yang kalau neraka, Allah kata kekal di neraka, Allah tak selamatkan lagi, Allah tak selamatkan masuk ke syurga, maka kekal dia selama-lamanya di neraka. Itu kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang hati kita nak selama ni. Kita nak apa Yati? Ustazah nak muda selama-lamanya? Yati pun nak muda selama-lamanya. Sidang pendengar nak muda selama-lamanya. Kita nak sihat, tak nak sakit selama-lamanya. Kita nak senyum, tak nak menangis selama-lamanya. Kita nak makan, tak pernah-pernah lapar lepas tu. Sentiasa kenyang. Minum sentiasa, tak pernah-pernah haus dah. Bahagia sentiasa, tak pernah-pernah menangis. Semua itu ada dalam kehidupan kekal syurga. Jadi itulah kehidupan sebenar-benarnya. Betul. Yang kita tak pernah dapat di dunia. Kita nak muda sentiasa. Memang muda lah dalam syurga. Mana ada orang tua dalam syurga?
Subhanallah. Kita tak boleh bayangkan macam mana mak sama dengan nenek, nenek sama dengan cucu. Tak boleh. Itu tak boleh dibayangkan dengan akal fikiran. Yang pasti Allah janji semua orang muda dalam syurga. Masya Allah. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi persoalan ustazah, untuk kita mengejar kehidupan kita hari ini, kita dah hidup, katakanlah kita dah hidup 60 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Adakah berbaloi kita membazirkan masa hidup kita yang 60 tahun untuk terus bermaksiat kepada Allah? Untuk satu kehidupan yang kita akan lalui yang kekal abadi, takkan pernah dapat patah balik ke dunia ini nak memperbaiki. Sangat tak berbaloi. Adakah berbaloi kita dalam usia 36, 37 tahun terus bergelumang dalam maksiat, terus suami curang dengan isteri, isteri curang dengan suami, anak derhaka dengan mak ayah? Berbaloi ke kalau tiba-tiba kita mati dalam kehidupan kita yang penuh maksiat itu, kita nak hidup kekal pula dalam neraka Allah? Na'udzubillah min zalik. Sangat tidak berbaloi. Jadi untuk mukadimah yang pertama ini, ustazah berpesan kepada diri ustazah dan kita semua untuk merancang kehidupan sebenar kita. Dengan permulaannya kematian husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ni bukan nilai bagaimana kita bermula, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Di tangan kita setiap orang ada cawan-cawan yang seperti ustazah nyatakan tadi. Harap-harapnya kita dapat penuhkan dengan susu-susu syurga, madu-madu syurga, arak pun arak-arak syurga, insya-Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi slot tarbiyah. Salawat ala Muhammad. Salawat alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tarbiyah kita teruskan lagi. Pada pagi ini cerita tentang kematian yang husnul khatimah bersama dengan Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria. Kita bercakap tentang kematian bukan untuk ditakutkan, tetapi kematian untuk kita sediakan. InsyaAllah untuk perkongsian kita hari ini, Ustazah nak kongsikan juga nanti kejap lagi tips-tips macam mana kita nak dapatkan husnul khatimah itu. Mungkin sambungannya Ustazah untuk tajuk kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah nak bawakan sebuah cerita. Ni ibu Ustazah yang ceritakan, wanita ni ceritakan sendiri. Ada seorang wanita ni, waktu anak dia kecil, anak dia kecil berlari, ada satu pasu bunga yang dia sangat-sangat sayang. Pasu bunga tu sangat besar dan dia sangat sayang. Anak dia berlari, pusing pasu bunga tu, entah macam mana terlanggar pasu bunga yang dia sayang tu, pecah. Maka pada ketika itu wanita ni sangat marah kepada anak dia dan dia katakan kepada anak dia, "Engkau esok besar pun nanti kau mati ke kau ni himpit." Astagfirullah. Dia sebut tanpa dia sedar. Kisah itu Yati berpuluh tahun yang lalu. Tanpa dia sedari, anak dia pun dah dewasa. Ditakdirkan Allah anak dia mati dihimpit bangunan. Bangunan besar, ranap, tumbang, kena anak dia, mati anak dia. Bila jadi peristiwa itu, wanita ini kenangkan balik apa yang disebutkan ketika anak dia kecil, ketika dia sayang sangat pasu tu, ketika pasu tu pecah dan terkena pecah berderai ketika anak dia himpit pasu tu, maka begitu juga seperti mana dia doakan bangunan tu himpit anak dia mati. Susah nak tanya pada ibu-ibu di luar sana dan ayah-ayah, berbaloikah kita menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada anak ketika kita marah? Kan 2 saat je dia cakap. Sesaat je Yati. Tiba-tiba sahaja Allah simpan doa itu sehingga suatu masa Allah kata kun fayakun jadi. Seperti mana yang engkau kehendaki ketika engkau marah. Dan itulah kematian untuk anaknya. Kematian yang mak dia perlu fikir balik, kenang balik berpuluh tahun punya kisah. Jadi apa saya nak sampaikan adalah jangan sekali-kali kita dalam kehidupan kita nak meniti kehidupan ini, setiap satu benda perlu kepada doa. Kita nak husnul khatimah Yati, bagaimana semua benda saya sebut tadi perlu dirancang. Nak rancang macam mana Yati? Yang pertama sekarang ni kita nak hidup, kita nak rancang, kita rancangkan kita nak rumah macam mana, sedang dengar betul tak Yati? 5 tahun akan datang nak macam 5 tahun mana? macam mana? How do you see yourself in 5 years? Kan selalu kita gitu kan, 5 tahun akan datang. Macam mana kita tengok diri kita, macam mana kita tengok rumah kita dan sebagainya. Semua ada perancangan. Anak kita pun kita dah nampak kecil-kecil, baru lahir dah fikir jadi doktor. Kan? Kita dah nampak semua benda dah. Huruf A pun tak tahu lagi tu. Ya, huruf A pun tak tahu lagi. Jadi kita marah kalau dia tak mengikuti seperti mana plan yang kita buat. Kalau dia malas, kita marah. Tapi kita sendiri tak ada perancangan rumah kita dalam syurga macam mana. Allah. Betul Ustaz. Tempat kita di akhirat macam mana. Jadi kena ada perancangan. Yang pertama, nak mati macam mana aku ni. Aku nak mati yang macam mana? Ya, kena ada doa. Ya Allah, contoh doa. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Kematian aku itu ketika aku beribadah yang paling ikhlas pada Engkau ya Allah. Ketika Engkau terima ibadahku ya Allah. Dan ketika itu matikanlah aku ya Allah. Dan ketika itu ya Allah, jadikanlah jenazahku diuruskan oleh anak-anakku yang saleh dan diuruskan oleh kalangan orang-orang yang saleh. Aku mati di tempat-tempat orang yang saleh. Aku mati dan diuruskan, dimandikan dengan sangat berlemah lembut. Aku mati dan aku mendengar kata-kata yang baik daripada orang-orang saleh ini mendoakan aku. Ya Allah, jadikanlah kematian aku ini di kalangan orang-orang yang saleh. Maksudnya kita dah rancang dah, kita nak mati dalam keadaan kita ibadah. Kita nak mati, siapa urus kita? Ada anak soleh urus kita, ada orang-orang soleh urus kita. Maksudnya semua yang datang tu orang-orang soleh. Kemudian ada kata-kata yang baik orang terhadap kita. Kemudian kita dimandikan pun dalam lemah lembut. Subhanallah. Itu maksudnya kita merancang kematian. Dan pasti bila kita rancang macam tu, kita kenalah dekatkan diri pada orang soleh. Carilah tempat-tempat yang memang ada orang soleh. Di mana berkumpul orang soleh. Bukan tempat melepak kedai kopi. Saya nak kata orang yang melepak kedai kopi salah. Tetapi betapa di situkah kita jumpa orang soleh. Di situkah kita sedang membicarakan tentang hal yang mendekatkan kita dengan agama. Kalau ya, teruskan. Kalau tidak, maksudnya tak
mustahil kita boleh mati dalam keadaan tempat yang sedemikian. Di mana kita selalu berkunjung, di situ kita mati. Selalu berkunjung ke pub, selalu berkunjung ke tempat-tempat minum arak, di situ kita mati. Selalu berkunjung rumah urut, selalu berkunjung tempat-tempat maksiat, di situ kita mati. Kalau bukan di situ, di perjalanan itu kita mati. Kalau bukan juga orang-orang begitu yang akan menemani kita, ataupun tak ada siapa pun pada jenazah kita yang nak salatkan kita. Allah. Jadi kita kena, subhanallah, kita kena betul-betul panjatkan hati kita, minta dengan Allah nak mati bagaimana rancang. Yang kedua, kita nak lalu titian sirat macam mana? Laju macam naik Ferrari ke? Laju macam sepantas kilat ke? Merangkak-rangkak ke? Ataupun pegang jatuh dalam neraka ke? Asal sampai ke? Nak keadaan bagaimana? Kena tahu macam mana nak laju melalui titian sirat. Macam mana nak laju titian sirat? Dah kena mula jaga hak-hak orang. Tak boleh ambil hak-hak orang supaya laju semua benda urusan kita. Sebabnya, Ustazah pernah sebut sebelum ini, kita akan berhenti di kantarah bagi orang yang ada masalah dengan orang lain. Dia ambil hak orang ni dan sebagainya. Kita digemparkan dengan macam-macam kes sekarang ni. Kematian tiba-tiba mengejut. Betul. Di negara kita, di luar negara, kematian mengejut yang tak disangka-sangka. Dan semua orang memuja-muja kematian itu kematian yang baik. Semua orang mendoakan. Datang orang bersolat jenazah dengan ramai. Tiba-tiba ada isu harta pusaka. Macam-macam isu tiba-tiba sekarang datang harta pusaka ni tak dapat isteri tak dapat hak, keluarga ni tak dapat hak, macam-macam. Pesan ustazah, contoh kalau berlaku satu-satu kematian ini, nak bawa pada kematian husnul khatimah ni hati. Bila nak sebut kematian husnul khatimah, kena jaga hak. Contoh ini berlaku daripada zaman dulu sampai sekarang, berebut harta. Waktu hidup baik adik-beradik, tapi bila mati salah seorangnya, maka berebutlah harta adik-beradik, termasuk mak ayah tadi. Ustazah nak berpesan satu perkara, ingat dan pegang pesan ini sebaik-baiknya sampai mati. Yang pertama, jika mati satu keluarga, contoh abang ni mati. Abang mati, tinggallah kakak ipar, tinggallah anak dan sebagainya. Maka keluarga sebelah suami, biarkan isteri tu nak pakai rumah, duduk di rumah suami dan sebagaimana. Biarkan, jangan tiba-tiba kelang kabut untuk pergi buat faraid harta tersebut. Kalau kita buat faraid harta tersebut, pada ketika itu juga, tak berapa lama terus buat faraid. Isteri nak guna kereta macam mana? Isteri nak hantar anak macam mana? Nak pergi mana-mana urusan macam mana? Isteri nak guna rumah macam mana? Di mana dia nak cari tempat duduk? Akhirnya selepas suami dia walaupun kaya macam mana pun, selepas meninggal suami, isteri jadi papa kedana. Isteri kena bersusah payah untuk minta daripada orang lain. Subhanallah. Kita ambil harta faraid dan kita kata, ini hak aku, hak aku, hak aku. Saya nak bagi tahu, hak faraid itu dilebihkan kepada lelaki berbanding wanita, supaya yang ada pada lelaki yang lebih ni, contoh pada adik lelaki dia ke, abang lelaki ke, siapa ke ni, bapa dan sebagainya, wajib menanggung wanita ini. Wajib menanggung wanita ni, yang isteri tadi, yang bekas isteri tadi, yang suami dia meninggal tu, wajib tanggung wanita ni dan wajib tanggung cucu tersebut. Sebagai wali. Sebagai wali pewarisan. Maksudnya harta tu bukan mereka sahaja punya lebih dua bahagian tu. Tapi kita tak tahu, kita ingat tu untuk kita sahaja. Perempuan kan dah dapat. Anak dia kan dah dapat. 1/8 dia kan dah dapat. Anak dia kan dah dapat. Jadi kita pun lebihlah lelaki. Sebab kita lelaki, bukan. Bukan sebab kita lelaki Allah beri lebih. Sebab kita lelaki, Allah beri lebih supaya jaga balik perempuan ni. Habis dia ada harta, Ustazah. Harta dia tak boleh sentuh. Harta budak tu tak boleh sentuh. Subhanallah. Tapi Ustazah nak tanya, berapa ramai keluarga yang buat macam tu? Tak ada, senyap sunyi, putus hubungan, settle dengan harta sahaja. Jadi, tak apalah dekat dunia sekejap je. Pejam-celik, tiba-tiba mati. Waktu tu janganlah kita berenang dalam keadaan berenang dengan sungai neraka. Jangan berenang dengan sungai darah. Jangan kita dibakar oleh api neraka. Perut kita dipenuhkan dengan api neraka. Sekarang bolehlah gelak ketawa. Sekarang bolehlah tuntut hak dan sebagainya. Dalam faraid ni, memang faraid ni wajib diikuti, tetapi dia ada satu hukum asalnya, yakni berlemah lembut. Berlemah lembut, memberi, mengasihani, ambil tanggungjawab, bertimbang rasa, baru laksanakan faraid. Kalau semua orang setuju, saya tak nak apa pun, ambillah semua, ambil. Dan wanita tadi pun kata, tak apa, saya ada lebih, saya nak bagi. Jadi masalah bila semua orang nak harta. Ini pesan Ustazah satu, nak dapat husnul khatimah, jangan bawa masalah pada orang lain. Jangan ambil hak orang, terutama hak anak yatim. Ada satu kisah ni, yatim ni kisah benar. Baru jadi juga, mak ayah dia meninggal dunia, budak ni masih kecil. Mak ayah dia ada kereta Pro 2 belanggar. Race belanggar sama-sama. Terlanggar mak ayah ni meninggal dunia.
Nampak jadi mangsa tak orang lain. Sebab tu kena hati-hati. Ibu-ibu pesan pada anak kita, anak lelaki, anak perempuan, ke mana mereka pergi. Jaga baik-baik, jangan menyusahkan orang lain. Jangan membahayakan diri. Adab atas jalan Itu raya. adab. Betul. Kemudian berlanggar mak ayah ni mati, habis. Anak ni, anak yatim, tak ada siapa nak bela yatim. Yatim piatu. Tak ada satu keluarga nak bela. Tiba-tiba, bila cek, rupa-rupanya ayah ni ada rumah sewa yang banyak. Dia dah hibah siap untuk anak dia. Dia semua anak dapat. Berebut semua keluarga nak jaga. Allah. Subhanallah, saya nak jadi pemegang amanah, saya boleh jaga, saya insya-Allah ni anak buah saya gini. Nampak tak Yati sedang pendengar? Allah tahu setiap satu niat kita. Kita tak boleh tipu Allah. Macam mana nak dapat husnul khatimah dalam keadaan kita tak ikhlas? Sedangkan membesarkan anak yatim, confirm tempat dia macam ni dekat Nabi. Rapat ni, dekat sangat ni, berjiran dengan Nabi. Orang besarkan anak yatim dan dia buat baik pada anak yatim. Dan dia tak makan harta anak yatim. Tapi bagaimana zaman hari ni? Jadi Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua. Itu satu. Kita dah merancang macam mana nak lalui titin sirat. Kemudian macam mana kita nak duduk di padang mahsyar. Aku nak duduk di padang mahsyar ni macam mana? Sedang pendengar, padang mahsyar ni luasnya, seluas mata memandang, sampailah tak ada penghujung. Duk pandang hujung tu ada lagi rupanya. Subhanallah, tak pernah habis-habis. Kita kalau dekat sini ada mata pemandang seluasnya sampai dah habis dah. Tapi ni tidak, tak pernah habis. Cek lagi, ada lagi. Tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Itulah seluas mata memandang. Dan padang mahsyar ini di kalangan manusia yang penuh ada jin, di kalangan manusia yang penuh ada binatang. Semua nak tunggu dihisap. Dan di padang mahsyar ini ada perlindungan Allah yang Allah berikan kepada 7 golongan. Jadi kita kena rancang dah, aku nak golongan mana agaknya. Ke aku nak semua golongan ni. Kena tamak dah daripada sekarang. Paling kurang kena ada satu. Paling kurang kena ada satu. Kalau boleh bolot semua, nak semua. Apa dia antara golongan ini? Yakni seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik, bangsawan, hartawan. Tapi dia tolak, dia kata, aku takut Allah. Macam mana kita nak jadi golongan ni? Takkan kita nak pergi tawarkan diri, saya nak berzina ni. Tak, bukan. Tapi jangan pergi tempat-tempat pelacuran. Jangan pergi tempat-tempat maksiat. Jangan buka jalan-jalan untuk berwasap-wasap dengan wanita-wanita bermaksiat. Ini untuk perempuan pun sama Ustazah kan? Wanita dan lelaki. Bila Allah sebut seorang lelaki yang diajak berzina, tamsilan ayat tu berbalik kepada seorang wanita yang diajak berzina. Masya Allah. Sama aja. Tapi Allah guna satulah, lelaki, perkataan tersebut. Jadi zaman hari ni terjadi berzina tu perkara biasa. Kita tak jaga pun keturunan tu biasalah. Zaza orang ni buat, nanti taubatlah kalau sempat taubat. Dan orang yang berzina ini sangat susah untuk taubatnya. Kenapa? Ketika dia berzina, Allah telah mencabut imannya. Tak ada iman waktu berzina. Waktu minum arak, iman tercabut. Tak ada iman. Jadi nak masuk balik iman, satu proses yang lama bertahun. Sebab tu bila berzina ataupun melakukan dosa-dosa besar, derhaka pada mak ayah dan sebagainya, tinggal solat dan sebagainya, dia punya keras hati tu dia dengan Allah je yang tahu. Nak buat ibadah tu berat macam ada gunung atas bahu dia je dengan Allah yang tahu. Jadi kena paksa. Sebab tu ada orang yang ramai sampai akhir hayat tak boleh nak temu jalan bertemu dengan Allah juga. Tak boleh nak dekat dengan Allah macam mana walaupun dah cuba. Sebab tu jangan mula-mula cuba-cuba buat dosa besar. Nak tergelincir, jangan buka jalan. Jangan sibuk-sibuk nak berbaik-baik dengan wanita yang bukan mahram dengan kita, yang tak ada keperluan. Nak berwasak-masak, bisnes kadang-kadang kita kena deal dengan lelaki, deal dengan perempuan dan sebagainya. Kena jaga semua benda. Jaga sangat-sangat. Inilah yang Allah sebutkan. Tapi Allah sebutkan ranking paling tinggi. Bangsawan, hartawan, rupawan. Semua ada. Kita tak kisah, huduh pun aku berzina juga. Kan, na'udzubillah min dzalik. Jadi tak ada sampai level tu. Subhanallah, ni antara orang yang Allah payungi. Jadi kena rancang, aku tak nak berzina, aku tak nak dekati zina, aku tak nak isteri aku begini, aku tak nak anak aku begini. Kena jaga semua, satu keluarga semua. Satu. Yang kedua, macam mana nak dapat perlindungan Allah? Antaranya adalah hati yang terikat dengan masjid. Okey, selama ni aku dah tak pergi solat masjid lama, dah tak pergi berjemaah. Mulai hari ini azam untuk hati ikat pada masjid. Isteri gesa suami keluar. Waktu solat kena keluar, pergi masjid. Pergi surau, pergi tempat azan dilaungkan. Bukan isteri ikat suami waktu solat, jom kita jemaah sama kat rumah. Jangan. Tak ada jemaah sama fardu di rumah kalau tak ada keperluan khusus untuk itu. Tiba-tiba kita buat kenduri, semua adik-beradik nak berkumpul jemaah semua, tak ada masalah. Ataupun nak kumpul keluarga semua. Hari ni mak ayah dengan anak-anak nak berjemaah, ada sikit nak bincang, ada sikit nak nasihat. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi keperluan hari-hariannya Nabi perintahkan keluar berjemaah. Jadi ni isteri dan juga suami. Subhanallah. Dan juga apa lagi, orang yang bertemu berpisah kerana Allah. Dia bertemu betul sangat.
Yati senang je Yati. Kita bertemu hari ni pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Tapi niat kena ada. Ibu hantar anak pergi sekolah, bertemu kerana Allah, pisah kerana Allah. Rindu tu. Tapi bertemu pisah bila kita fikir Allah yang temukan, Allah yang pisahkan, tak apalah berpisah untuk anak aku belajar. Aku doakan yang baik-baik. Anak kita pun doa untuk mak-mak, selamat mak di rumah, tunggu saya balik, contoh. Jadi semua ni Allah nilai orang bertemu berpisah kerana Allah. Subhanallah. Bagaimana kalau kita dah merancang bertemu, berpisah, bertemu tu untuk bermusuh? Oh, nak gaduh. Ya. Yati tahu tak, sedang pendengar tahu tak, satu perkara paling kecil yang Allah akan tanya dekat kita, antaranya adalah kita pergi masjid, kita balik masjid, kita tersepak kasut orang, tak jarak mana pun, dalam 2 meter je, tersepit 1-2 meter, tersepak, dan kita tak kutip balik. Tu pun Allah tanya nanti. Allah. Tersepak kasut orang dan kita nampak dan kita tak kutip, menyusahkan orang tu Allah tanya, walaupun sikit kesusahan dia. Satu hal lagi yang Allah akan tanya, benda paling kecil, adalah satu orang Muslim bertemu dengan Muslim lain berselisih dan dia buat muka. Itu pun Allah tanya. Kecil benda tu. Sebab dia mengguris hati kadang-kadang. Ya, mengguris hati. Kenapa kita nak bertemu dengan adik-beradik, keluarga kita, nak tunjuk muka kita? Terasa orang, tapi di sisi Allah tinggi dia punya dosa. Jadi semua benda dah kena rancang. Itu kita nak duduk di padang mahsyar. Kita nak duduk kumpulan syurga mana? Kita nak duduk kumpulan syurga dengan Nabi sangat-sangat dekat ke? Kita nak duduk kumpulan syurga yang ranking yang mana? Syurga Firdaus ke? Kita nak duduk masuk syurga pintu mana? Kita nak masuk syurga yang ada orang yang masuk syurga Yati, tapi dia tak dapat tengok wajah Allah. Ada. Dia akan jadi orang yang masuk syurga dalam keadaan sangat-sangat menyesal kalau dia boleh patah balik. Kita nak masuk syurga dalam keadaan, ya Allah, aku nak masuk syurga yang paling tinggi, ya Allah, berdekatan dengan Nabi-Ku, ya Allah, Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Aku nak masuk syurga dalam keadaan Allah redha pada aku redha pada Allah. Aku nak masuk syurga dalam keadaan Allah pandang wajah aku dapat pandang wajah aku, Allah berbicara denganku dan aku dapat berbicara dengan Allah. Kita nak sampai tahap itu. Subhanallah, ini benda yang gaib, yang kita tak boleh nak fikirkan, tak boleh, kita hanya dengar-dengar. Kita kena percaya. Tapi kita kena yakin percaya. Seperti mana kita percaya Allah itu wujud. Walaupun tak ada depan mata kita, tak perlu buat patung dan sebagainya. Kepercayaan tu di dalam ni. Jadi, apa pesan Ustazah untuk sesi kedua ini adalah semua benda perlu dirancang. Macam nak rancang Ustazah? Ucap. Doa. Plan dalam otak, macam mana kita rancang nak ada rumah, macam tu. Kalau kena tulis, kita tulis. Macam mana kita rancang ubah perbuatan kita. Kalau kita nak rumah, kita dah mula kumpul duit. Yang ni pun kita dah mula kumpul amal. Kita mula kumpul geng-geng kawan yang macam mana. Kita dah mula kumpul amalan-amalan yang macam mana sesuai dengan rancangan kita. Jadi jangan takut untuk, Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua, jangan takut untuk menghadapi kematian yang husnul khatimah. Kematian itu pasti menyakitkan, tetapi berbaloi dengan apa yang kita hadapi di dunia, ujian yang kita hadapi di dunia, yang kita rancang, kita mati dalam keadaan bersenang lenang, bukan mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Jom kita sama-sama dah boleh dah ni kira-kira baik semula. Kira-kira laju kita tu kanan kirinya seimbang ke tidak, betul ke tidak apa yang kita lakukan hari ini, seperti mana yang Ustazah tadi gariskan. Ustazah baru sebut tadi lebih kurang 4 daripada 7. Cari lagi apa yang patutnya kita lakukan supaya kita menjadi hamba Allah SWT yang tergolong dalam golongan yang husnul khatimah. InsyaAllah kita akan kongsikan hujung nanti untuk kesimpulan. Untuk jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Sedapnya air ni. Yelah bang, ni kan air Nur Ain Alkaline yang baru kita beli tadi tu. Air ni bukan sahaja sedap rasanya, tetapi boleh menyegarkan badan dan baik untuk tubuh kita. Kini dengan Nur Ain Alkaline, anda akan rasa segar dan bertenaga. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Kalau nak beli penapis air beralkali panas dan sejuk, hubungi Nur Ain. Wang boleh dicari, kesihatan tak boleh dibeli. Hubungi kami untuk pertanyaan dan pemasangan di talian 014 995 5300.
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari-hari kita minta Allah mati melana biar husnul khatimah. Kita nak kematian kita hujung penghayatan kita kat dunia ini sebagai husnul khatimah. Bersama dengan kita hari ini tentang cerita tentang kematian husnul khatimah bersama dengan Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria. Kita ada sikit je masa berbaki Ustazah, mungkin sebagai kesimpulan juga untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah nak kongsikan pengalaman peribadi Ustazah Yati ya. Ustazah menyaksikan dengan mata Ustazah 2 tahun yang lalu di kawasan jiran rumah Ustazah, rumah emak dekat kampung kan. Kami rumah murah, rumah sebelah menyebelah gitu panjang kan, rumah teres. Jadi permulaan kematian berlaku 2 tahun yang lalu, pakcik Ustazah meninggal. Pakcik Ustazah ni tinggal dengan Ustazah. Dah tua dah lah, tua sangat dah. Dan dia meninggal dalam rumah tersebut. Selepas dia meninggal tak berapa lama, jiran selang satu rumah ke kanan meninggal. Namanya Pakcik Dolah. Kemudian patah balik. Sebelah Pakcik Dolah, Pakcik Rosli. Macam mana Pakcik Dolah ni meninggal? Yang Pakcik Ustazah ni macam mana meninggal? Meninggalnya tiba-tiba. Tiba-tiba jatuh, meninggal. Habis, selesai. Macam mana Pakcik Dolah ni meninggal? Tiba-tiba dia demam, dalam 2 hari meninggal. Kumandah naik ke otak. Pergi hospital semua, tapi kumandah naik ke otak. Tak dapat diselamatkan. Macam mana Pakcik Rosli ni meninggal? Dia pergi ambil darah. Balik ambil darah, tiba-tiba rasa lemah, demam, pergi cek doktor, rupa-rupanya kanser tahap 4. Allah. Subhanallah, kita tak tahu Yati. Kemudian patah balik. Sebelah rumah mak Ustazah tu lah, yang Pakcik Ustazah tu patah balik. Anak kepada jiran Ustazah tu, anaknya masih anak dara. Dia memang dah sakit lama, tiba-tiba dia meninggal. Selepas tu, rumah sebelah dia pula, Pakcik Ri. Kenapa meninggal? Kerana dia panjat, dia buat rumah dia sendiri, dia panjat bumbung, tiba-tiba jatuh, masuk hospital, meninggal. Kemudian semalam, Pakcik sebelah rumah Pakcik Ri, Pakcik Kadir. Kenapa meninggal? Tiba-tiba makan, tengah makan, tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal. So cerita ni benda yang mungkin tak logik. Sederet rumah Ustazah, belah kanan, belah kiri. Permulaannya Pakcik Ustazah yang di tengah-tengah. Kemudian dalam masa 2 tahun, sebelah kanan, kemudian pergi patah balik sebelah kiri semua ni. Ni semua geng, pergi masjid sama, pergi makan kenduri sama, kawan gelak ketawa sama. Kalau Pakcik Ustazah tak keluar ni, nanti orang ni datanglah cari. Pakcik Dolah cari. Kadang-kadang Pakcik Rosli cari. Kadang-kadang Pakcik Kadir. Siapa-siapa semua. Satu role tu orang kata. Kalau fikir dengan logik akal Yati, tak logik. Sebab dia boleh lepas Pakcik, lepas tu ke kanan, lepas tu ke kiri, patah balik. Tapi sederet, tak ada selang siapa pun. Tak ada satu rumah yang diselangi. Semua sederet dalam tempoh 2 tahun. Sehinggalah semalam. Subhanallah. Tapi ia adalah logik. Bila Allah kata kun fayakun. Dan kita pun tak tahu kita nak mati, siapa nak menuruti kita. Kita pergi dulu atau kawan kita. Jiran kita dulu ataupun siapa-siapa dahulu. Maka kena bersedia. Bagaimana cara kematian itu adalah asbab sahaja. Tapi bila malaikat maut telah datang kepada kita. Sebab tu paling penting selalu melazimi ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Selalu. Buatlah setiap hari sebanyak-banyaknya. Lazimi, Ustazah ajar amalan paling mudah. Lazimi istighfar 1000 kali satu hari. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, kami mohon ampunmu, kami mohon ampunmu. 1000 kali satu hari. Kalau kita sebelum ni 20 kali, 30 kali, 100 kali. Kali ni kita up. Ya Allah, aku nak target ni, plan lah ni. 1000 kali satu hari. Cubalah usahakan macam mana dapat 1000 kali satu hari. Yang kedua, lazimi selawat sebanyak-banyaknya. Kalau nak letak 1000 kali, okey, 1000 kali satu hari. Selawat. Yang ketiga, la ilaha illallah. 1000 kali satu hari. Ini amalan mudah zikir. Supaya hidup kita sentiasa di lisan ni banyak sangat zikir dan mengingati Allah. Okey. Di samping perkara paling asas, jangan tinggal solat dah. Kalau sebelum ni kita lalai leka solat tu, tunggal langgang ke apa, jangan tinggal dah. Dan jaga aurat sepenuh-penuhnya. Mudah-mudahan bila kita mati, aurat kita juga tidak terbuka. Amin. Allah jaga aurat kita. Dan Ustazah nak simpulkan sedikit perbincangan kita Yati. Bila mana tanda-tanda seseorang itu mengalami kematian husnul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ni, malaikat maut datang tarik roh dia daripada kaki. Kaki bawa naik sampai kat sini, tu yang dia bunyi. Kadang-kadang dia yang kuat, yang perlahan. Dan Nabi sebutkan orang yang mengalami sakaratul maut ni, sakarat ini, dia sakit sangat-sangat, tetapi untuk roh orang yang keluar dalam kematian husnul khatimah, dia akan laju seperti mana kita tuang air dalam bekas. Tuang air dalam bekas laju kan Yati? Macam itulah roh dia keluar dengan cepat. Bila mana sampai dekat sini, maka ketika ini dia dah nampak dah roh dia keluar.
Dan malaikat akan cabut roh tu, sebab tu mata kita akan mengikuti roh tu. Mata kita ikuti roh tu sebab kita nampak. Kita nampak dua alam. Kita nampak anak-anak keliling, kita nampak juga roh yang keluar tu. Tapi dalam keadaan tu kita nampak roh lah yang utama. Malaikat cabut roh tersebut dan pada ketika itu malaikat letak di atas tangan malaikat maut. Ini hadis Nabi yang sahih. Bagaimana keadaan tersebut berlaku. Maka letak di atas tangan malaikat maut ketika itu. Dan sebab itu juga kita disunahkan untuk banyak-banyak ziarah orang yang sedang nazak. Supaya kita tahu ketika itu macam mana keadaan kita akan hadapi nanti. Ketika roh berada di tangan ni, kita akan tengok, ketika roh nak sampai ni, kita akan tengok muka malaikat maut. Malaikat maut akan datang depan kita seketul seperti satu jasad. Dan ia benar. Kalau kita duduk kat belakang, orang ada lalu belakang pun kita dah rasa macam siapa ni, kita pun dah rasa semacam ini kan satu malaikat jasad datang depan kita bagi tahu yang dia nak ambil nyawa kita atas perintah Allah. Macam mana keadaan kita, tubuh kita ketika itu. Itulah kali pertama dibukakan alam ghaib untuk kita. Itulah kali pertama dibukakan wajah malaikat maut untuk kita. Itulah kali pertama kita dapat melihat roh kita sendiri. Maka ketika malaikat maut datang, kita boleh bayangkan ya tuan-tuan puan-puan macam mana badan kita waktu tu bila malaikat nak ambil roh dia, nak ambil roh kita dan letak dekat tangan dia. Kita tengok roh kita, kita kata inilah roh kita. Inilah roh kita yang selama ni kita tak pernah tengok roh tu macam mana, kan? Dan akan datang malaikat-malaikat rahmat turun bersama-sama dengan kita. Turun, nak angkat, nak raikan roh kita ni. Nak mandikan roh kita, nak kafankan roh kita, nak wangi-wangiankan roh kita. Macam mana, hanya Allah saja yang tahu. Malaikat rahmat akan turun penuh berduyun-duyun. Dan ketika itu, bila Nabi ceritakan pasal malaikat rahmat, Nabi katakan, wajah malaikat rahmat ini sangat bercahaya-cahaya seperti mana bulan terang benderang. Itulah tandanya kematian husnul khatimah. Tetapi bila datang malaikat azab berduyun-duyun dan wajah mereka ini hitam pekat, ketahuilah bahawa kematian itu kematian su'ul khatimah, kematian yang sangat buruk dan celaka. Jadi pada ketika itu kita dah sebenarnya tahu antara tempat kita di syurga atau di neraka, walaupun kita akan melalui banyak proses lagi. Selepas itu juga roh itu akan mula melihat di mana anak dia berada. Tengah main game ke, tengah tengok TV ke, tengah gaduh pasal harta ke, ataupun anak dia duduk di sisi-sisi dia untuk membacakan Yasin, untuk doakan kebaikan. Subhanallah. Jadi apa pesanan ustazah pada ketika kita nampak keadaan itu sebenarnya dah tak berguna dah. Kan dah tak boleh patah balik dah. Pintu taubat pun dah tertutup, dah nampak roh kita sendiri dah pun. Kita mungkin menyangka benda tu mimpi, tapi itulah kebenaran permulaan kehidupan. Jadi, bagaimana kita nak hadapi keadaan kematian yang ustazah masih bercakap di sini belum mati? Orang lain yang masih mendengar belum mati? Orang lain dah pergi dah rasa dah kematian tu macam mana. Jadi, bersedia mulai hari ini. Ubah planning hidup kita. Kalau selama ni gaduh, berbaloi ke bergaduh besar untuk duduk simpan dalam neraka? Berbaloi ke untuk ucap benda-benda kotor, pukul isteri, isteri tengking suami, anak biadab dengan mak ayah? Zakat kedekut nak keluar untuk kita dibakar dalam api neraka, belum cakap pasal bakar, baru nak ambil nyawa pun dalam keadaan azab. Sangat tak berbaloi. Kan? Jadi mulai hari ini azam untuk jadi orang baik, orang soleh. Saya bukan orang baik, tapi saya nak jadi lebih baik di sisi Allah. Bantu saya, Allah bantu saya, bantu saya. Bila kita mula minta bantuan dengan Allah, Allah ya Fatah, Allah ya Fatah, Allah ya Fatah, Allah buka jalan, Allah buka jalan, Allah buka jalan, Allah akan bagi kita bantuan, insya-Allah. Insya-Allah, Allah yang mujib. Moga Allah kabulkan keinginan-keinginan kita, insya-Allah. Dan semoga Allah pandang kita, pandang kita di dunia ini saat kita menempuh sakarat tersebut, dan nantinya di akhirat nanti, insya-Allah. Moga-moga Allah pandang kita dengan kasih sayang rahmatnya, insya-Allah. Terima kasih banyak ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Sama-sama kita muhasabah diri. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.